Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kumpulan 1 mewakili 2L3 akan membentangkan sebuah tajuk, iaitu budaya hedonism dan cabaran terhadap pembangunan peradaban kontemporari. Tugasan ini memberikan kami manfaat dari segi pengetahuan semasa membuat tugasan ini. Kami juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih dan setinggi-tinggi penghargaan kepada pensyarah kami, iaitu Ustaz Ahmad Hakamul Muhsi bin Cik Adeni, kerana memberi bimbingan, dorongan dan tunjuk ajar cara-cara untuk membuat tugasan ini mengikut kriteria yang ditetapkan. Okey, slide seterusnya, pengertian hedonism. Dari segi bahasa, hedonism berasal dari perkataan Greek iaitu hedon dan isme. Hedon dari perkataan Yunani di mana istilah ini mula wujud yang membawa maksud keseronokan atau kenikmatan. Manakala perkataan isme merujuk kepada kepercayaan, gerakan politik atau keagamaan dan sikap perlakuan. Dari segi istilah pula, hedonism bererti pegangan atau pandangan hidup yang mementingkan keseronokan atau kesenangan hidup. Okey, sekarang kita lihat kesan budaya hedonisme. Kesan yang pertama adalah menjawabkan generasi muda lupa akan menamat kehidupan yang sebenar. Seperti kita tahu, budaya hedonisme mementingkan keseronokan dan kenikmatan individu dipenuhi. Disebabkan budaya ini mementingkan keseronokan, ini membuat generasi muda lupa akan matlamat kehidupan yang sebenar. Contoh, mencari ilmu, belajar. Dan kalau bawa budaya hedonisme ini terbawa-bawa, ini akan membuatkan generasi muda lupalah akan maklumat kehidupan mereka. Yang kedua adalah menggagal usaha remaja menjadi golongan yang sempurna dari segi intelek, rohani, jasmani dan emosi. Dan poin kedua ini ada kaitan dengan yang pertama, disebabkan daripada usia remaja di mana usia mereka remaja ini mempunyai rasa ingin tahu yang tinggi. Jika tidak dikawal dengan baik, boleh membawa kepada budaya hedonisme, dan ini boleh membuat mereka menjadi taksub dan lalai dalam mengejar kemewahan dan keseronokan tanpa memikirkan kesan buruk yang boleh terjadi pada diri mereka. Yang ketiga adalah meningkatkan gejala sosial dalam kalangan remaja dan belia. Contoh gejala sosial adalah pengambilan dadah, pengambilan arak, seks bebas dan kehidupan sosial liar. Keempat adalah menggagalkan usaha kerajaan untuk melahirkan masyarakat yang berwawasan dan berilmu. Jika budaya hedonisme ini tidak dibendung dengan baik, ia boleh melahirkan masyarakat yang mementingkan, yang hanya memfokuskan, yang fokus pada kehidupan mereka, fokus pada kemewahan, keseronokan dan kenikmatan, dan ini boleh menyebabkan mereka kehilangan diri mereka sendiri, keluarga dan rakan, dan boleh membawa kepada ketidakharmonian pada sebuah masyarakat dan sebuah negara jika tidak dibendung dengan baik. Ini merupakan kesan budaya hedonisme. Yang terakhir adalah golongan remaja dan belia semakin jauh daripada nilai-nilai keagamaan. Seperti yang kita tahu, Islam membenarkan manusia untuk menikmati apa yang ada di dunia ini selagi manusia tidak taksub, tidak lalai, dan perbuatan mereka selari dengan hukum Islam. Dan seperti yang saya katakan pada awal tadi, pada usia muda, terutamanya remaja, mereka mempunyai rasa keinginan tahu yang tinggi. Jika tidak dikawalkan dengan baik, ini boleh membawa kepada
budaya hedonisme lah, uh, uh, yang hanya mementingkan yang memuaskan rasa keseronokan dan kenikmatan semata-mata, dan meninggalkan matlamat kehidupan seorang belia. Contoh mencari ilmu, mencari ilmu salah satu contoh, dan meninggalkan tanggungjawab mereka sebagai seorang manusia yang berakhlak, hanya demi untuk memuaskan rasa keseronokan dan kenikmatan mereka di dunia ini. Okey, itu saja kesan budaya hedonisme. Assalamualaikum, saya Rizan. Saya akan membentangkan cara mengatasi budaya hedonisme dalam kalangan masyarakat. Cara yang pertama untuk mengatasi budaya ini adalah melalui peranan ibu bapa. Remaja merupakan peringkat umur di mana manusia mempunyai rasa ingin tahu yang tinggi. Ibu bapa mesti mengambil berat tentang perkembangan anak mereka dan dengan siapa mereka berkawan walaupun sibuk dalam urusan pekerjaan. Dengan usaha ini, ibu bapa akan lebih tahu di mana tempat mereka selalu kunjungi, kena pasti kenalan mereka dan aktiviti atau kegiatan yang mereka sertai. Ibu bapa perlu meluangkan masa yang cukup bersama anak mereka agar mereka berasa lebih selesa dan rapat. Dengan ini, kemungkinan anak-anak akan mudah berkongsi cerita atau masalah mereka yang mereka hadapi. Seterusnya, sekolah juga memainkan peranan penting dalam mengatasi budaya hedonisme dalam kalangan masyarakat. Hal ini demikian kerana anak muda mewarisi negara dan mereka patut disediakan dengan nilai-nilai murni yang cukup. Pihak sekolah patut peka akan perkembangan dunia zaman kini yang telah mencuci otak anak-anak dengan nilai-nilai negatif, contohnya gangsterism atau budaya sosial yang melampau. Sekolah patut mengambil langkah proaktif untuk mengatasi budaya hedonisme ini sebelum budaya ini menjadi sesuatu yang normal dalam kalangan hidup pelajar. Jika budaya ini dinormalisasikan, bukan sahaja akan merosak pelapis negara kita, tapi juga akan membawa negara kita ke arah kehancuran. Jadi, dengan ini, sekolah patut menitik beratkan nilai-nilai murni dalam diri pelajar, bukan hanya fokus pada pendidikan saja. Ini kerana ilmu tanpa moral mampu membawa kehancuran pada keluarga, masyarakat, negara dan diri sendiri. Selain itu, masyarakat juga boleh memastikan budaya ini tidak berluasa dengan mengambil langkah yang proaktif. Contohnya, menegur kelakuan yang tidak bermoral bukan saja di jalanan tapi di dalam media sosial. Jika masyarakat mampu melakukan tindakan sebegini, kita boleh mendatangkan rasa malu yang membuatkan mereka berfikir sama ada perbuatan mereka ini betul atau salah disebabkan banyak orang menegurnya. Ini juga boleh dilakukan dengan lebih efektif melalui gerakan dakwah. Sekali, budaya ini boleh diasasi jika kerajaan mengambil serius akan masalah ini dengan penguasaan undang-undang yang sedia ada, iaitu memastikan budaya ini tidak subur di negara kita. Kerajaan juga boleh menggunakan kuasa mereka untuk menyekat beberapa laman web yang boleh merosakkan minda rakyat-rakyat, contohnya laman web pornografi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Azizul bin Zakaria dari kelas DOL 3. Hari ini saya akan membentangkan tentang kesimpulan hedonisme. Hedonisme merupakan fahaman yang dikenali di belah barat. Fahaman aliran yang diwujudkan oleh barat biasanya mempunyai agenda yang tersendiri yang bertujuan untuk melemahkan, merosak dan menghancurkan masyarakat. Justru itu, masyarakat Islam maupun bukan Islam yang ada kini perlu diadakan sesuatu bentuk perlindungan yang mantap bagi memelihara kesucian fitrah mereka agar selari dengan tuntutan masyarakat yang berakhlak.
Kebanyakan budaya baharu ini melibatkan golongan pemuda pembangunan era globalisasi. Ini sesuatu yang penting dalam peradaban manusia zaman kini, kerana pembangunan kita sekarang ini mudah untuk mendapatkan maklumat kerana semua di hujung jari. Tetapi malangnya pembangunan ini membawa banyak impak negatif daripada positif. Kita boleh lihat realitinya di mana kebanyakan yang menggunakan sosial media adalah golongan orang muda dan yang melakukan aksi-aksi yang tidak senonoh majoriti juga dari golongan orang muda. Perubahan yang ketara dalam pembangunan sosial ini telah mengugat pembentukan dan perkembangan tingkah laku golongan belia. Oleh itu, manusia kini perlu melakukan sesuatu untuk melindungi diri dari terjerumus ke lembah nafsu kebinatangan yang pada realitinya ditentang oleh semua golongan yang masih berpegang teguh kepada nilai kebaikan dan kesopanan. Individu, masyarakat dan negara boleh mengawal sebarang ideologi yang negatif daripada meracuni minda orang lain seperti sebuah barah dengan memainkan peranan masing-masing. Okey, seterusnya kami akan menayangkan sebuah video pendek tentang budaya hedonisme. Itu sahaja dari kumpulan kami. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.